Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang akhir pada hari ini, dunia memerlukan kasih sayang. Jadi soalannya, bisakah dunia ini saling mencintai? Bisakah kita saling mencintai bila Rasulullah sendiri bersedih hati ramai umat dia belum beriman? Maka dia merayu kepada Allah SWT, memohon penjelasan kenapa umat dia masih banyak lagi belum beriman. Maka Allah berfirman, jika mereka tetap berpaling, maka sungguhnya kewajipan yang dibeban atasmu hanyalah menyampaikan dengan terang. Dan jika mereka berpaling, terasa amat berat bagimu. Maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, buatlah. Kerana kalau Allah menghendaki satu dunia itu menjadi Islam, Allah boleh buat begitu. Dan Allah menyentuh Rasulullah, janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang-orang yang jahil. Kalau Allah biarkan keadaan dunia ini ada yang Islam, ada yang beriman, ada yang tidak beriman, bolehkah kita saling mencintai, yaitu yang beriman dan tidak beriman? Bisakah kita berkasih sayang? Ya. Jadi ini soalannya. Ya. Ini bermacam-macam agama, Islam, Sikhism, Hinduism, Yahudi dan sebagainya. Ini semua masing-masing agama masing-masing. Bolehkah kita berkasih sayang? Di sini soalannya. Manakah orang yang saling mencintai karena kebesaranku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka dan naunganku, di mana tidak ada naungan sama sekali kecuali naunganku. Bolehkah kita berkasih sayang kafirun? Boleh kita berkasih sayang orang yang tidak beriman? Lalu kita mendengar syarahan, jangan kamu bersahabat orang kafir, dan sebagainya. Bolehkah kita? Itu Allah orang yang saling mencintai kerana kebesaranku. Dia tidak berfirman saling mencintai dari orang beriman atau beriman. Manakah orang yang saling mencintai kerana kebesaran? Mana kita duduk satu dunia ni bermacam-macam agama. Di Indonesia satu rumah boleh ada 4 agama, 5 agama, 3 agama, Kristian, Buddha, Buddhis, Hinduism, Islam, dan yang bangsa Cina dengan mereka menyembah orang-orang tua mereka. Itulah agama. Bolehkah kita bersatu hati, berkasih sayang karena Allah? Pasal apa? Kalau kita lihat di sini, kalau Allah mau satu dunia tu beriman, boleh buat begitu. Dia tak mau. Jangan kamu jadi orang yang jahil, Muhammad. Dan dia pun berfirman, orang beriman, kalau aku mau menjadikan satu dunia tu beriman, aku boleh. Dia tak mau. Maka pada saat ini 1.8 bilion orang beriman, 2.4 bilion orang tak beriman. Masih ada 2.4 bilion tak beriman. Yang beriman 1.8 bilion. Boleh kita berkasih sayang kerana Allah? Itu soalannya. Kerana tidak ada ni kasih sayang,
menjadi huru-hara, pembunuhan sana sini dan sebagainya. Jadi bagaimana bisa tercapai? Ini bisa tercapai ya dengan ilmu. Itu pasal turun ayat Bismillah, Iqra. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Masuk universiti, masuk sekolah, belajar ke pena. Kan? Tulisan, kita baca buku dan sebagainya kan. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya dengan ilmu. InsyaAllah kita boleh berkasih sayang walaupun berpuak-puak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beragama-beragama, kita boleh berkasih sayang dengan ilmu. Justru Rasulullah bersabda menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim. Wajib. Dan juga Rasulullah bersabda, riwayat Sa'id bin Abu Waqqas, keutamaan ilmu lebih aku sukai daripada keutamaan beribadah. Tengok, keutamaan ilmu itu lebih dari keutamaan ibadah. Dan sebaik... Maaf Ustaz, suaranya kurang clear Ustaz. Apakah ada fan-nya Ustaz? Ada fan ya? Oke, siap. Suara angin Ustaz. Suaranya dengar enggak sekarang? Oh, suara dengar. Okey ya. Okey, sip. Boleh ya? Jadi kita lihat ini hadis ini, keutamaan ilmu itu lebih tinggi dari keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah wara. Dan ada ilmu, kita wara. Saya tunjuk keibadahan ilmu dengan ibadah. Alhamdulillah, kalian sudah ikut ilmu saya. Alhamdulillah, kalian sudah nampak penyampaian Pak Deka begitu mantap. Penyampaian Haji Rosan begitu mantap. Penyampaian Haji Nasir, ilmunya begitu mantap. Maka dengan ilmu ini, insyaAllah dengan izin Allah, kita boleh menukar hidup orang. Bukan satu orang, dua orang. Mungkin beratus, mungkin beribu. Orang-orang dengar ya syarahan kita, perubahan datang ke diri dia. Dan kalian kebanyakan yang daripada Indonesia dan di Malaysia dan selain dari Singapura, banyak yang mendapat makrifat ini melalui YouTube. Belum berjumpa saya, sudah mengerti. Ilmu ini sudah disampaikan dengan kehendak Allah dan kalian berubah. Pasal ini makrifat suatu pukulan herdikan ke hati kalian, buat kalian berubah menjadi manusia yang betul-betul tawadu dan takwa kepada Allah. Ilmu ini lebih hebat dari ibadah. Ibadah kita secara pribadi. Ibadah pribadi. Ilmu untuk semua. Itu pasal kita tengok sesiapa yang menempuh satu jalan kerana mencari ilmu, maka Allah akan memudah baginya jalan ke syurga. Dan kita tengok ini lagi satu, Abu Zar berkata, ini yang Rasulullah bersabda, hai Abu Zar, keluarmu dari rumah pada pagi hari untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik daripada engkau mengerjakan salat 100 rakaat. Tengok ilmu. Tengok lagi ya. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah
bila kita dibelanjakan atau kita mengajar bertambah. Itu pasal Allah meninggikan orang yang berilmu. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut Allah dari kalangan hamba-hambanya, orang-orang yang berilmu. Tengok di sini. Tidak Allah khususkan apa ilmunya, orang yang berilmu. Tapi kalau kita tengok di inilah ilmu ketuhanan. Ilmu yang buat orang sedar kepada ketuhanan, kebesaran, keesaan, kewujudan Allah. Ini dia. Kuasa awaluddin ma'rifatullah. Sesungguh Allah maha kuasa lagi maha pengampun. Dan lihat Abu Darda meriwayatkan hadis Rasulullah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang yang berilmu terhadap orang yang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan terhadap semua bintang-bintang. Tengok. Sesungguhnya ulama, orang yang berilmu, adalah pewaris nabi-nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan juga dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang sempurna. Alhamdulillah. Kan? Satu orang faqih yang berilmu ada lebih berat bagi syaitan dari 1000 orang yang beribadah abid. Dan kita tengok jin dan manusia kebanyakan mempunyai hati tak memahami, tidak mempelajari, dan mempunyai mata tidak mau memandang, melihat, mempunyai telinga tak mahu mendengar, seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Itu dia. Kalau kita ada minda, mata, telinga tidak digunakan untuk mencari Allah, pasal awaluddin ma'rifatullah, maka kita seperti binatang yang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Tengok, kepada Lot kami beri hikmah dan ilmu. Pada Sulaiman kami beri hikmah dan ilmu. Kepada Ibrahim, Ishak, Yakub kami beri ilmu-ilmu yang tinggi. Tengok tu. Allah berkata ibadah, tak ada. Ilmu. Kan? Ilmu. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba, itu Khidir. Di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dan kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Itu laduni. Ilmu laduni yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Khidir. Dan lihat ini. Ini Pak Deka take note. Khusus. Tengok. Nabi Musa alaihissalam dihantar kepada Khidir mau belajar ilmu apa ya? Itu tengok. Bila Nabi Musa dia melubangi perahu orang, maka Nabi Musa berkata pada Khidir, bila nampak Khidir bocorkan perahu, maka Nabi Musa mengatakan, sesungguh kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Itu syariah. Itu syariah. Dan bila nampak Nabi Khidir bunuh seorang budak, sesungguhnya Nabi Musa berkata, kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Itu syariah. Jadi apa yang Musa dihantar untuk mendalami ilmu dengan Khidir? Apa ilmu yang Khidir ada? Ini dia, ilmu mukasyafah. Ilmu batin. Bukan syariah. Dan itulah kesudahan segala ilmu mengikut Imam Ghazali. Tasawuf. Tasawuf adalah ilmu mukasyafah. Ilmu batin, itulah kesudahan segala ilmu. Itu yang dihantar
Nabi Musa alaihissalam untuk belajar dengan Khidir. Ilmu mukasyafah itu dia bahawa terangkat tutup yang menutupi sehingga jelaslah kenyataan kebesaran Allah pada semua itu dengan sejelas-jelasnya, laksana mata memandang yang tidak diragukan mana. Maka mata kamu sudah tajam. Maka terangkatlah hisab atau yang menutup mata kamu. Dan pada hari itu mata kamu sudah tajam. Ini dalam firman Allah. Dosa orang makrifat, mata mereka tajam. Ini dia, ilmu mukasyafah. Yang mengangkat tutup. Sehingga jelas pada kita kebesaran Allah, keesaan, kewujudan Allah yang mendatangkan sama ada jalal atau jamal. Gegaran atau keindahan. Lalu jelas ketika itu, sehingga berhasillah makrifat yang hakiki. Jadi, ingat apa tujuan Allah menghantar Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir untuk belajar ilmu apa ya? Bukan syariah. Syariah itu yang Nabi Musa sendiri tahu. Ini mungkar, ini mungkar. Ilmu batin, ilmu tasawuf. Dan ini yang Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu? Tak boleh. Itu pasal bila orang syariah, bila kita tanya, Allah berfirman, aku yang zahir, mereka buntu. Enggak bisa menjawab. Pasal yang dilihat batu, kayu, manusia, pokok, haiwan, ada cakap black hole. Black hole tu Allah, aku yang zahir. Dia nampak yang wujud. Itu yang bila begini, kita kata inilah perpisahan antara kita berdua. Engkau hanya bisa melihat sampai hidung kamu. Tidak jauh daripada itu. Jauh. Dan zahir, dia yang zahir. Kalau kita, dia yang halus, lagi pening kepala. Kalau dia yang halus, saya taruh di tangan, saya boleh bunuh. Macam apa semut ya. Dia halus. Pening kepala dia. Jadi yang dihantar kepada Khidir untuk dipelajari ilmu mukasyafah, ilmu batin, ilmu tasawuf. Bukan ilmu syariah. Saya tunjuki lagi satu bukti yang nyata sekarang. Hampir, kalau saya tidak silap, 9,5 bilion pelarian Islam. Pelarian Islam, kita tengok ni. Pelarian Islam. Daripada lautan, darat, kenderaan. Daripada Iraq, daripada Afghanistan, daripada Libya, Yaman, daripada Somali, daripada Syria. Kemana mereka lari? Kalau Allah mau mereka belajar syariah, Allah hantar ke Timur Tengah. Betul tak? Madinah, Mekah, Timur Tengah. Mana Allah hantar? Eropah. Eropah. 99% Eropah. Mana ada apa agama yang Islam yang kuat di sana? Enggak ada. Kenapa Allah hantar di sana? Ya, tengok. 19,5 million. Palestine, Syria, Afghanistan, Somalia, Sudan, Selatan, Demokratik Kongo, Afrika, Central African Republic, Eritrea. Ini semua lari pergi ke mana? Eropah. Tengok,
dari Afrika tu lari naik ke atas Eropah. Kenapa tak Timur Tengah? Kenapa? Jadi di sini kita ambil sama juga dengan Musa alaihissalam. Pergi belajar ilmu yang bukan syariah, yang buat kamu lebih mantap. Karena Allah berfirman, orang yang benar-benar takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Kan? Kenapa tidak pada syariah? Tentu akan orang takut. Tak. Kita boleh lihat nanti. Kenapa Allah tolak mereka ke negeri barat. Kalian faham, kebanyakan wanita-wanita dalam negeri ini tidak diberi persekolahan. Tak perlu duduk di rumah. Kan? Dan juga banyak yang tidak bekerja, tidak kaum lelaki tidak ada pelajaran. Semua ikut hawa nafsu. Imam-imam mereka kata jihad, jihad, bunuh. Nafsu-nafsi, enggak ada bimbingan. Allah hantar mereka ke negeri barat supaya mengatasi ilmu, mengambil ilmu yang berguna, supaya dapat berdiri atas kaki sendiri. Dan insya-Allah agama tidak akan diganggu. Sampai sekarang pelarian semua masih Islam. Lihat di Indonesia, lihat di Malaysia, lihat di Singapura. Terutama kita Singapura, kita negeri sekular. Islam, alhamdulillah. Baru-baru ini kerajaan sudah katakan dia akan benarkan jururawat memakai hijab. Alhamdulillah. Dia terima. Kan? Alhamdulillah. Di Indonesia, walaupun ada berbagai suku, puak, bangsa dan sebagainya, Islam tetap utuh. Malaysia pun utuh. Pelarian Islam sampai sekarang juga agamanya utuh. Tapi sayangnya mereka tidak ambil kesempatan untuk belajar ilmu yang berguna masa di sana. Ilmu teknologi, kan? Ilmu intellectual property dan sebagainya. Tengok saya ingat yang saya betul-betul hormati Presiden Indonesia yang pergi di Jerman itu. Wah, dia betul pintar itu. Nama saya lupa. Tapi dia tentang helikopter dan satu dunia. Habibie. Pak Habibie. Singapura tu satu dot merah. Kan? Singapura dalam dunia satu dot merah dia. Wow, dia betul pintar. Walau orangnya kecil ya, tapi dia ini besar. Aduh, pintar. Saya hormat itu. Ilmu, dia pergi negeri barat seperti Jerman menguasai ilmu. Kita tengok Presiden India, dia saya ingat baru meninggal. Dia yang mencipta bom nuklear untuk India. Dia Islam. Saya dah lupa nama dia. Orang Islam. Ini Allah hantar 19,5 juta pelarian Islam ke negara barat. Bukan Timur Tengah. Untuk mempelajari ilmu yang berguna. Bukan syariah. Mana ada syariah? Tak ada syariah. Kalau meriah adalah semua meriah. Minum arak meriah. Dada meriah. Tapi tak ada syariah. Begitu bila Khidir, Musa dihantar ke Khidir, bukan syariah. Ilmu yang berguna. Dari situ ilmu mukasyafah. Itu pasal dikatakan ini, we are all human until kita semua manusia. Semua kita ni manusia
semua manusia. Tetapi bila ada bangsa, bila ada agama, bila ada politik, bila ada kebendaan, kita semua terpisah. Kalau tak ada ini semua, kita adalah manusia biasa. Bangsa, agama juga memisahkan. Kan? Lagi kalau kita fanatik, kita radikal, lagi susah. Kan? Jadi bagaimana nak kita satu hati kan? Bila ulama kafir, neraka, jihad, bunuh. Kan? Mana boleh kita berkasih sayang dengan orang kafir? Susah. Dan orang kafir pun berkata gitu. Islam, Islamofobia. Takut pada Islam. Tuhan Islam zalim. Tuhan Islam suka membunuh. Quran dia penuh dengan arahan membunuh. Apa ni, buku suci ke? Dia tanya. Kita boleh tengok. Masalah dunia. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sungguh orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Jadi kita mesti berilmu. Ilmu yang berguna. Yang boleh menyatukan ummah seluruh dunia. Yang boleh membangunkan dunia ini. Dan boleh melestarikan agama kita, agama Islam. Ilmu. Maka tanyalah olehmu kepada orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Jadi kalau kita balik kepada Nabi Khidir, ilmu apa? Mukasyafah. Hanya orang yang berilmu yang dapat memahami. Itu yang tadi, kalau saya tidak silap, sama ada Pak Deka atau Haji Roslan berkata, ilmu mutasyabihat itu. Seperti dia yang zahir. Bagi ahli syariah mutasyabihat. Bagi kita enggak, itu biasa. Itu biasa. Bukan mutasyabihat. Orang-orang yang berilmu, yang memahami, ini dia. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Jadi itu dia, cari orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu tahu apa sebabnya kehidupan di dunia ini. Apa sebabnya? Kenapa Allah jadikan kita? Sebabnya orang yang berilmu. Kemudian Allah menyempurnakan ciptaannya atau kejadiannya dan serta meniupkan padanya roh ciptaan Allah. Dan mengunia kepada pendengaran, penglihatan dan hati. Kan, kalau kita tengok tadi, semua dah pakai tadi, ini saya pakai lagi. Kan? Hati itu adalah minda batin. Mata hati itulah mata batin. Pendengaran itu pendengaran batin. Di sini Allah berfirman, aku menganugerahkan mata penglihatan, pendengaran dan hati. Penglihatan itu bukan fizikal. Itu spiritual. Kerohanian. Allah tidak mengatakan telinga. Allah berkata pendengaran. Itu spiritual. Rohani. Allah berfirman penglihatan. Dia tidak cakap mata. Penglihatan. Spiritual. Dia cakap hati. Dia tidak cakap akal. Hati. Spiritual. Jadi ayat ni bukan pada akal. Bukan pada otak. So, dia tidak cakap otak. Dia cakap hati. Otak tu fizikal. Akal atau minda itu spiritual. Jadi yang dimasukkan hati itu spiritual. Iaitu minda ataupun akal. Dia bukan cakap otak. Otak tu fizikal. Dia tak cakap telinga. Dia tidak cakap mata. Dia tak cakap otak. Dia cakap pendengaran, penglihatan dan hati. Hati itu kefahaman.
Hati itulah minda batin ataupun akal. Dah basuh dulu akal, sekarang minda batin. Dan bila kita dia dah tiupkan ni semua dan kita pun lahir, tergantung di leher kita itu kitab amal perbuatan kita. Oi, sudah siap untuk kita berlakon. Tergantung. Kan? Kita lahir dan tergantung. Tengok di sini saya terangkan. Kita daripada alam azali, jiwa kita turun, masuk ke bayi punya badan, bayi yang tunggu. Dalam, bila mak kita lahirkan kita, keluar dari rahim bayi itu, tersangkut itu kitab takdir kita. Kita masuk badan bayi itu dan dilahirkan. Lihat, sebelum kita masuk badan bayi itu, kita tak berjantina. Ingat ini. Kita adalah jiwa. Tidak berjantina. Tidak berhati pun. Hati pun tak ada. Seru dijadikan. Diciptakan. Tidak dilahirkan. Kan? Bila diciptakan dia 33, dia 33. Tapi bila dia masuk badan bayi, dia mesti berlakon mengikut skrip. Itu pasal dalam alam azali bila Allah berfirman, Alastu birabbikum. Kita yang jiwa tu boleh jawab, Bala, benar, bala. Kalau kita tidak dewasa, enggak bisa menjawab. Jadi jiwa tu sudah dewasa. Roh tu dengan mindai ke jiwa tu, roh tu sudah dewasa. Berapa umurnya? Dalam hadis 33. Dan tentunya 33, kalau dia umur 1 tahun, dia masuk ke badan bayi enggak bisa berlakon. 33 bisa. Pasal itu kadang-kadang bayi, kecuali yang kanak-kanak perempuan, selalu ingat dia udah dewasa. Nanti pinjam maknya pakai kasut tinggi jalan, pakai lipstick lah kan. Dan kita tengok je orang yang dewasa, dewasa lah kan. Dia masih ingat dia cepat jalan dah. Rupanya kakinya lambat, lori lebih cepat, habis dia arwah kan. Dia jalan, dia ingat dia cepat. Enggak. Pasal dalamnya 33. Itu dia. Jadi bila kita lahir tu, dan bukan saja jiwa tu enggak ada hati, kuduk tak ada jantung, enggak ada jantung tu, enggak ada nyawa. Nyawa tu dengan jasad supaya tubuh tidak busuk. Roh mana boleh bisa busuk kan? Kalau tubuh jasad tu enggak ada nyawa, akan busuk. Itu pasal bila kita tidur, kita tengok jantung berdenyut duk. Pasal di bawah tu ada gelombang nyawa. Kan? Itu buat dia itu. Di situ. Jadi enggak ada jantung. Tapi penglihatan, pendengaran, hati ada 3 serangkai. Dan enggak ada jantina. Kalau tidak, dia turun mesti bawa dia pergi toilet sekali. Enggak ada. Dan enggak ada. Pasal kalau roh enggak bisa makan, kalau makan kelung jatuh. Dia enggak ada jasad. Kalau dia minum air, jatuh bawah. Enggak ada jasad. Dia tak perlu makan minum. Tak perlu. Dia enggak jantina. Bila dia masuk ke badan bayi, itu bayi ada jantina. Kalau bayi itu jasadnya lelaki lah. Perempuan lah. Kalau apa khabar bang? Apa khabar bang? Itulah dia apa khabar bang. Masih nasib lalu. Apa buku kita kan? Tergantung tu. Apa buku kita? Bila kita lahir, tahulah bangsa kita, kebudayaan, bahasa, agama, mak bapak, saudara mara, baru tahu bila kita lahir. Pasal apa? Tergantung di leher bayi itu kitab kita. Ya.
Ada dong nampak kitab skrip. Jadi kalau kalian seperti Rosna, Tuti, mana lagi Marfwah, Marhamah, Sabtuya, kamu lahir perempuan lah. Tidak ada malaikat ada tanya kamu, mau jadi wanita ke lelaki? Enggak ada. Lain. Bapak tanya, mak bidan itu yatim ke yatimah? Yatimah, alamak. Aku tunggu yatim dah 11, yatimah ni 12 yatimah. Yatim belum datang lagi. Kan? Bila jasad tu jasad wanita. Jasad lelaki tidak ditanya. Ada ditanya, malaikat tanya, Tuti, Rosna, engkau nak jadi lelaki ke perempuan? Ada? Enggak ada. Lahir, perempuan. Tak ada pilihan. Itu pasal orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan dalam kitab. Tak boleh lari. Kan? Semua akan dipermudahkan untuk yang mana telah diciptakan untuknya. Berarti kita punya, dari kita lahir sampai kita dibangkitkan dan seterusnya. Terutama bila kita lahir sampai kita mati, sudah ditetapkan ke mana kita punya perjalanan. Kita tengok di sini. Orang golongan bahagia dipermudahkan dengan amal-amal bahagia. Orang yang celaka akan dapat amal-amal yang mencelakakan. Dan tak seorang pun daripada kamu, ini tengok. Ini yang Kristian marah. Kristian marah, ini hadis dia betul-betul marah. Tak seorang pun daripada kamu kecuali sudah ditetapkan perjalanannya ke tempat di syurga atau di neraka. Dia kata, mana adil? Kita lahir Kristian, hidup Kristian, mati Kristian, masuk neraka dan ditetapkan bila kita lahir. Mana adil? Mana? Bertanya kan? Dan seorang wanita bertanya, kalau kebanyakan dalam neraka, Rasulullah beritahu masa Mi'raj adalah kaum wanita. Kenapa tak ditanya saya nak jadi wanita atau lelaki bila saya lahir? Itu bagus soalan. Satu wanita saja. Rasulullah Mi'raj melihat banyak penghuni neraka kaum wanita. Kenapa tidak ditanya saya? Mau jadi lelaki ke perempuan bila saya lahir? Wah, teruk betul. Kena jaga suami, kena jaga anak, kena jaga rumah tangga. Kalau mak bapak sakit pun kita jaga. Kali neraka, mana dia marah ya. Yang Kristian, mana boleh? Dah ditetapkan lahir Kristian, hidup Kristian, mati Kristian, neraka, mana adil? Wah, marah. Itu dia. Dan siap Qadir lagi kata, tak ada pilihan, nasib kau lah. Kan? Siap Qadir, tak ada pilihan, nasib kau lah. Kau kena neraka lah. Kau lahir kafir lah kan. Apa nak dikata Blue Gang main muzik? Apa nak dikata? Tak ada pilihan. Macam mana ni? Dan kita tengok, semua dia dah tetapkan. Hingga syaitan pun berkata, aku pun tak ada kuasa dah. Aku hanya boleh menggoda yang ditetapkan kepadaku. Tengok. Hanya yang ditetapkan pada dia, dia boleh menggoda. Itu pasal berjuta orang. Berapa persen yang penagih dadah? Berapa persen? Berjuta orang atau berbilion manusia. Berapa persen yang ketagih dadah? Bukan semua. Hanya yang Allah tetapkan. Itu yang kekuatan iblis. Yang Allah tetapkan. Itu kota. Tak ada lah tak boleh goda. Dia itu kota dia ada tu. Dari had, itu had. Dan diberi pada dia, itulah. Dia boleh goda kan. Segala yang berlaku dan terjadi adalah dengan kehendak dia. Dan dialah yang membuat dan merancangkan segala-galanya yang berkali jalani. Allah telah pun menentukan kadar
dan masa bagi berlaku setiap sesuatu. Itu pasal kita kena beriman. Dan satu dari rukun iman yang keenam, baik dan buruknya takdir. Mana semasa saya kecil di kampung dulu diajar yang baik dan jahat daripada Allah SWT. Dan kita belajar ni, yang baik dan yang jahat, atau untung yang baik, untung yang jahat, atau baik dan buruknya takdir daripada Allah SWT. Kalau kita tidak yakin ini, kita sedekah emas segunung Uhud, Allah tidak mau terima. Kalau kita belum beriman kepada takdir. Dan kalau kita kata kita bisa menukar takdir, pasti engkau akan masuk neraka Rasulullah. Tak boleh. Kalau kita boleh mengubah pelan induk Allah, kita lagi hebat daripada Allah SWT. Tak boleh. Dan justru itu Allah mengaku, aku yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Kan? Kita tengok di sini ya. Apa dosa jasad? Jasad mengata aku tak ada roh, aku enggak bisa bergerak. Tenaga tu dengan roh. Aku kalau tak ada nyawa, aku dah busuk. Nyawa kata, aku punya kerja untuk jangan jasad ni busuk. Kenapa aku mesti masuk neraka juga? Kan? Jadi jasad dia, kenapa aku masuk neraka? Aku tak buat apa-apa. Kan? Aku kalau tak ada tenaga dari roh, tidak diberi nyawa, aku busuk. Kalau aku tidak ada roh, aku tidak boleh bergerak. Macam mana aku nak buat jahat? Kalau aku enggak ada minda, aku enggak boleh berfikir. Aku jasad saja. Belakang kita tanya pasal nyawa. Apa dosa aku mesti masuk neraka? Aku cuma menjaga supaya jasad jangan busuk. Kenapa aku pun mesti masuk neraka? Bila Ali masuk neraka, tentu jasad dia, nyawa dia, roh dia, minda dia masuk. Apa dosa dia? Dan jasad yang dia, apa dosa keningku masuk neraka? Apa dosa telingaku masuk neraka? Apa dosa mati hidungku? Dan ingat Allah berfirman, setiap ciptaanku bertasbih kepadaku. Masing-masing semua ada minda dah. Tak macam mana dia nak bertasbih. Kenapa masuk neraka? Kenapa pula roh masuk neraka? Roh tanpa minda tidak boleh berfikir. Kenapa pula minda mesti masuk neraka bila Allah yang mengilhamkan? Kalau Allah tak mengilhamkan, dia kata orang putih white elephant. Mana tak berguna. Mereka timbulkan. Kenapa orang barat? Kenapa? Apa dia? Kan? Kan? Ini yang ahli syariah lari, tak nak jawab, takut mereka. Susah nak jawab kan. Dan tengok Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Jadi yang disesatkan adalah disesatkan oleh Allah. Jadi orang barat kenapa mesti masuk neraka bila kita tidak ada daya dan upaya? Kan? Dan dia memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi tidak puas hati. Tengok ni. Kalau saya tidak diberi pilihan, semua mesti buat. Melainkan mesti melakukan kejahatan. Ini takdir yang salah. Mengapa mesti saya masuk neraka? Suruh orang syariat jawab ni. Wah, susah betul. Tak ada pilihan. Syiah berkali tak ada pilihan. Buruk dan baik datang. Ada rukun ke-6. Rukun iman ke-6. Kalau saya tak ada pilihan dan mesti membuat kejahatan, kenapa saya mesti masuk neraka? Ini takdir, saya buat jahat. Kenapa saya mesti masuk neraka? Kan? Kenapa saya mesti masuk neraka? Apabila kesemua hidup saya sudah ditentukan oleh Allah. Apa kuasa bagi saya yang lemah ini untuk merubah?
Kalau Allah SWT menentukan segala-galanya, apa yang kita buat boleh buat, melainkan hanya menerimanya. Itu Syiah berkata, tak ada pilihan. Tapi kenapa mesti masuk neraka? Saya tanya awak, kalau awak ambil lembu, tarik lembu, tarik dia, dan masukkan dia ke dalam lumpur. Kan? Lepas tu awak hukum, lembu, kau sudah masuk dalam lumpur. Dengan itu kau dihukum mati. Mana adil? Awak yang tarik lumpur tu masuk dalam lumpur, kerbau tu dalam lumpur kan? Atau lembu tu dalam lumpur. Kamu yang tarik lembu itu tolak dalam lumpur. Belakang kamu diri, lembu, kau sudah masuk dalam lumpur. Dengan ini kau akan dihukum bunuh. Mana adil? Lembu, gila ke? Kau yang tarik aku masuk lumpur, habis kau nak bunuh aku. Mana boleh? Begitu juga. Ini soalannya. Kenapa mesti masuk neraka apabila semua dah ditentukan oleh Allah? Itu dia. Apa kuasa aku yang lemah untuk lembu? Apa kuasa aku nak lawan kau? Kau yang tarik aku masuk lumpur. Ini orang Barat. Aku tidak mahu ada kena-mengena dengan Tuhan yang terlampau gemar kepada penyiksaan. Bakar. Apa tu? Seksa, bakar, seksa dalam Quran. Seksa. Wah, ulama, seksa. Bakar, ulama tambah lagi. Sehingga saya masa kecil-kecil, bila diceritakan neraka, balik menggeletar. Umur 9-10 tahun, menggeletar pasal neraka. Jadi orang yang berpelajaran melihat Al-Quran, mereka tidak faham macam mana Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang suka menyeksa. Menyeksa yang terlampau sangat. Sampai kita manusia tidaklah orang sejahat-jahatnya, bakarkan dia, kasih dia hidup, bakar lagi, kasih dia hidup, bakar lagi. Mana kita mau buat gitu? Kita gantung dia sekali dah habislah. Tapi Allah penyiksaan tidak habis. Jadi orang bertanya, kenapa Tuhan kamu gemar kepada penyiksaan? Kan? Idea yang Tuhan yang mulia menghantar orang masuk ke neraka yang membakar adalah sesuatu yang saya tidak dapat menerima sama sekali. Ini pendirian orang Barat. Tuhan Islam, Tuhan yang zalim. Tuhan Islam, Tuhan yang suka menyiksa. Tuhan Islam adalah Tuhan yang penjenayah mereka. Orang Barat tahu. Ini perkara gila. Tidak dapat menerima sama sekali. Ini perkara gila yang terlampau dan percaya dan kepercayaan yang sangat teruk. Saya tidak mahu ada kena-mengena dengan Tuhan sedemikian. Orang Barat. Macam mana kita nak menyatukan ini kan? Dan dia, kenapa kau nak bersatu dengan kita? Kau masuk syurga, kita masuk neraka. Nak bikin apa? Betul tak? Kau orang baik. Usah. Pergi. Jangan campur kita. Kan kita ahli neraka. Kau ahli syurga. Jangan. Macam mana kita nak satukan? Bila kita tengok ni semua. Mereka timbulkan. Macam mana kita nak satukan bila kita tengok ahli neraka. Takkan lembu yang kamu bawa ke lumpur, bahkan kamu nak bunuh, lembu tu nak sayang kamu. Kau boleh tendang kamu. Kan? Tak boleh. Tapi dengan ilmu, pelajaran, insya-Allah kita boleh. Bila kita terangkan ini adalah satu drama ilahi. Sesungguh Allah tu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tengok ni. Jadi tentang ayat-ayat yang menyeksa ni macam mana? Kan? Kalau dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Benar-benar Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dan dia sudah menetapkan kasih sayang
atas diri dia. Dan tengok, sungguh Allah begitu hebat. Dia tidak tengok pada amalan. Bila dia tak tengok pada amalan, berarti tidak kira amalan tu baik ke, buruk ke, amalan tu boleh diterima ataupun tidak. Dia tidak tengok pada amalan. Dia tengok kepada keredaan. Kau reda. Kau reda, itulah pasport masuk syurga. Itu pasal pelacur boleh masuk syurga. Pelacur yang sudah tua, kasih anjing kehausan minum, masuk syurga. Kalau kita tanya syariah, tak boleh. Mana boleh masuk syurga? Satu kali kasih anjing minum, satu kali tau. Dia pelacur 50 tahun, mana boleh syariah? Tentu tak terima, betul tak? Tentu tak terima, mana boleh? Satu kali kasih anjing minum, 50 tahun melacur, dimaafkan, mana boleh? Syariah tak boleh. Itu pasal hidir. Mana boleh kau bunuh budak ni? Tak boleh. Atau orang yang bunuh 100 orang, kan? Ini yang anjing tu. Orang yang bunuh 100 orang. Kan? Mana boleh? Yang last dia bunuh pun satu orang yang ulama. Kau bunuh dah berapa? 99. Ada maaf bagimu. Jadi dia genapkan 100. Alang kepalangan 99. Genapkan 100. Dia kan tak boleh bukan. Dia pergi lihat satu. Dia tanya, boleh aku tobat? Dia apa kau buat? Aku dah bunuh 99. Aku jumpa itu imam itu, dia cakap tak boleh tobat, aku genapkan 100 lah. Aku tanya kamu, boleh aku bertobat lagi? Dan ni aku, kau cakap tak boleh, satu-satu kan. Jadi kau pergi lihat satu tempat, itu lebih alim. Dia jalan, dia meninggal. Malaikat ukur dekat dengan syurga atau neraka. Syurga dah, syurga. Tapi mana boleh? Dia bunuh 100 orang. Yang last tu, satu imam dia bunuh. Mana boleh masuk? Syariah. Tapi Allah bukan tengok pada ibadah. Kepada keredaan dia. Dia ini mau tobat, Allah reda. Kan? Jadi jangan ingat kita dengan amalan kita boleh masuk syurga. Tolong sikit. Jangan ingat kita siang malam sampai sini berbekas. Lutut berbekas, kan? Mulut saya tak boleh tutup. Saya berzikir dah berpuluh tahun, mulut tak boleh berhenti. Bergerak. Tak ada garanti. Tak ada garanti. Keredaan. Kan? Dan itu pasal dia rahmat dia mengalahkan kemurkaan dia. Kan? Ulama neraka tidak sah. Kau tak ada rahmat. Allah ada rahmat. Walaupun kau akan kau melacur, kau akan masuk neraka, Allah ada rahmat, dia boleh ampunkan. Walaupun kau kata kau membunuh, engkau tidak akan diampunkan. Kau harus dibunuh, dihukum mati. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, rahmatnya mendahului kemurkaan dia. Bukan saja itu, 99 rahmat dia menunggu kita di hari kemudian. Dan karena itulah kita tengok, kalau orang kafir tahu tentang ini, Rasulullah bersabda, tidak ada satu pun putus asa masuk syurga. Hadis sahih. Sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hamba-Nya melebihi sayangnya ibu kepada anak. Kalau ibu tak nak mencampakkan anak dia dalam neraka, takkan Allah akan berbuat begitu kalau Allah mencintai kita lebih daripada ibu kita. Jadi bagaimana ayat yang seksa yang selalu ulama war-warkan. Ini Allah beritahu. Bagi mereka yang kafir, disediakan lapisan-lapisan dari api yang menyerkup mereka di atas mereka. Dan lapisan-lapisan dari api di bawah mereka. Atas bawah. Dengan azab yang demikian, tengok tu, Allah menakutkan hamba-hambanya supaya balik ke pangkal jalan. Nenek cakap, nenek marah cucunya. Lagi sekali kamu curi nenek punya pisang, goreng pisang ini.
Nenek akan bakar kamu hidup-hidup. Nenek cakap pada cucu. Lagi sekali kamu curi ya goreng pisang nenek ini. Nenek akan bakar kamu hidup-hidup. Adakah nenek nak buat begitu? Atau nenek gertak? Malahan orang tahu nenek itu menyayangi cucunya. Allah begitu juga, dia mencintai ciptaannya. Adakah dia lebih zalim daripada nenek itu? Tidak. Dia hanya menakutkan seperti nenek menakutkan cucunya supaya jangan buat jahat. Begitu Allah menakutkan. Itu pasal bila kita meninggal dunia, dibangkitkan, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Apa ni kitab tu? Itu yang tergantung kat leher kita. Supaya kita bayi. Kitab amal perbuatan ke. Itu dia. Itu dia. Pasal ini yang tertinggal bila kita meninggal. Maka kamu tinggalkanlah atau kamu putuslah segala hubungan bila kamu meninggal. Kamu putuslah segala hubungan dengan dunia. Termasuk kitab kita tinggal. Jiwa kita masuk ke alam barzakh, jasad kita ditanam. Ini buku tertinggal. Bila buku ini tinggal, memori-memori tertinggal. Bila kita bangkit dengan jasad yang baru, dengan roh kita 33 umur, maka kita lihat kita punya kitab amal perbuatan kita. Oh, rupanya dulu aku Pak Deka lah Indonesia. Aku Pak Roslan lah Malaysia. Oh, dulu aku Ustaz Ali Bilal lah dulu. Kita punya apa tu? Kita punya orang buta kata role lah. Kita punya role. Kita punya kelakonan kita. Oh, aku ni Din Baharudin. Warudin. Ayo, Lop. Oh, sekarang kita 33. Lop, kita 33. Pak Deka, 33. Dah, jangan risau, sekarang dah 60. Semua 33. Kenapa kita 33? Pasal jiwa roh kita 33. Dia ciptakan, dia tidak lahir. Dia diciptakan. Bila diciptakan 33 lah selama-lamanya. Bila kita bangkit, roh kita 33. Kerana tidak berlakon, jadi jasad kita pun 33. Jadi kita di neraka selama-lama 33. Tak ada lakonan. Kita tidak dilahirkan. Kita dibangkitkan dengan jasad yang baru. Dan jasad yang baru ni tidak dilahirkan, diciptakan. Dibangkitkan dengan jasad yang baru. Bukan dilahirkan. Dibangkitkan dengan jasad yang baru. Berarti jasad itu diciptakan. Kerana roh kita 33, jasad ni pun 33. Kerana tidak berlakon lagi. Dengan jasad yang baru. Bukan saja dengan itu, dengan memori yang sebersih-bersih kanak-kanak yang baru lahir. Bersih. Jadi jangan merepek kita akan bercinta, kasih sayang dengan bidadari. Tak ada. Nafsu kita dah bersih, nafsu kamilah. Nafsu budak-budak. Kita dalam syurga, kita nampak apa tu, bidadari begitu cantik sebagai pembantu saja. Bidadari tarik dua untuk saya dengan Pak Deka. Pak Deka saya kurang manis, saya tak suka manis. Kita hanya nampak bidadari sebagai pembantu. Itu pasal tak ada kelahiran dalam syurga. Kalau tidak hebat, kalau tu aku lahir dalam syurga. Tak ada kelahiran dalam syurga. Pasal nafsu kamilah, bersih, suci. Kanak-kanak you taruh 2 orang. Walaupun tidak berpakaian. Tak buat apa-apa. Bersih. Begitu suci. Mindah kita. Bersih. Jadi kita lihat, kita terbuka dan tergantung dua amal perbuatannya. Kita tengok, oh dulu aku gini. Sekarang dah tak ada lagi lakonan. Dan jangan takut kaum ibu masuk syurga. Takut kaum bapa
Oi, Mila, bila nak bikin kopi aku? Mana ada suami isteri lagi? Tak ada kan? Tak ada. Kan? Atau Datuk, Den, pijit Datuk punya kepala ni. Mana ada? Tak ada. Semua 33. You panggil Datuk Jotos kepala kan? Semua 33. Ini dia keadaan syurga. Setiap individu menikmati nikmat syurga secara individu, personal. Pasal semua berlakon apa? Semua berlakon. Semua dapat. Kan? Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebagai, dan bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu sebagai penghisap terhadap dirimu. Ini bukan untuk orang Islam, bukan orang Islam. Semua. Kan? Dan tiadalah kehidupan dunia melainkan senda gurauan, main-main, dan sehingga akhirat itu yang sebenarnya. Kalau mereka mengetahui. Siapa mereka? Semua yang manusia. Tidaklah kalau orang Islam tu mengetahui. Tak ada. Mereka mengetahui. Dan maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka. Bukan untuk orang Islam. Semua. Yang amat ini syurga yang Allah ceritakan. Aku tutup keinginan syurga itu daripada mereka sehingga mata mereka tidak bisa melihat, telinga mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa terlintas di hati manusia. Syurga itu. Mereka, dia tak cakap orang Islam. Kan? Jadi jangan kita pandai-pandai memikirkan dan memutuskan neraka. Jangan. Dengan itu tidak ada perpaduan. Tapi kalau kita ceritakan tentang ini adalah sandiwara ilahi. Kita berlakon bersama. Akhirnya semua masuk syurga. Kafir pun boleh terima. Tapi ulama, kafir, sesat. Ulama, kafir, neraka. Dia menetapkan, dia memikirkan. Jihad. Dah bunuh orang. Radikal dan sebagainya. Kristian dah tukar. Dia punya apa? Dia berdakwah. Tuhan cinta kamu. Tuhan siapkan syurga untukmu. Tuhan siapkan mahligai untukmu di syurga. Itu yang satu menteri bangsa Tionghoa di Indonesia yang dulu orang kuat Jakawi yang masuk jail tu, dia Kristian kuat, dia, dalam syurga ada mahligai untukku. Orang Kristian percaya ni semua. Tengok dia berdakwah kasih. Tuhan mencintai kamu. Tuhan memberi kamu mahligai dalam syurga. Tuhan menghadir. Dia tukar dakwah dia. Pasal dia punya padri telah berkata, kalau kita punya Tuhan sama dengan Tuhan orang Islam, kita punya dakwah tidak akan berjaya. Dia tukar. Kita ulama tak boleh gini. Mesti ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rahmat Allah mendahului kemurkaannya. Allah mengasihi kita lebih daripada ibu kita. Ini dia, dakwah kita mesti berubah. Bila kita jihad, neraka, sesat, ini akan buat kita berpecah belah dengan orang kafir. Jadi kalau kita boleh faham, kita hanyalah seniman. Kita mana yang beriman, belum beriman, hanyalah seniman. Kan? Kita dilahirkan, tengok kita punya skrip kita bertukar. Kalian tidak sedar. Saya dengan Pak Deka mungkin sudah 4-5 skrip lah dah berubah. Kita bayi, kanak-kanak, remaja, belakang dewasa, lepas tu stage yang akhir dah. Kita dah empat dah dilahirkan, kanak-kanak, remaja, taruh
pra dewasa dan dewasa. Pra dewasa sebelum dewasa lah. 30 hingga 60 lah pra dewasa je. Kanak-kanak. Bayi, kanak-kanak. Belakang tu remaja. Pra dewasa, dewasa. Kita dah 5 skrip tau, dah berubah. Kita dah lakon dalam 5 bahagian. 5 bahagian. 5, tengok ni rambut putih ni. Tengok rambut Lop, rambut Noh, rambut Ridwan. Sama kan. Putih. Kan? Cik Aziz, kamu pun pakai songkok rambut putih kan sembunyi. Kita dah berapa bahagian kita lakon. Berarti kita seniman. Kan? Ingat kan kita muda dulu, kita pergi jambul. Wah, kan ikan mayang dan ketawa semana kan. Wah, sikat jambul. Pakai minyak tebal kan. Wah, kan. Ikut Elvis Presley lah, P. Ramlee lah kan. Kita berlakon. Dan kita sudah dapat berapa kita berlakon, berapa bahagian, berapa babak kita dah berlakon. Sedar tak sedar? Terima tak? Kita dah berlakon dah berapa babak dah. Tak sedar kita seniman. Kita dah berlakon. Suka tak suka kita berlakon. Kan sekarang apa boleh buat kan? Dah 70 terpaksa berlakon 70. Apakah nak dikata kan? Jalan pun dah pelan. 70 berlakon. Kita mau berlakon. Tak ada pilihan. Tapi kamu sedar tak? Kamu sedar ke tidak? Kamu dah berlakon dalam beberapa babak. Berlakon. Itulah kita seniman. Kan? Kalau orang tanya, Tok berlakon apa yang Tok dah berlakon? Dulu aku jadi bapak kau punya bapak. Kan? Sebelum kau ada. Sekarang aku dah jadi datuk. Kan? Sebelum tu aku bapak. Aku berlakon sebagai bapak. Habis sebelum Tok berlakon pun, itu jam aku berlakon. Yang remaja, the handsome one lah dulu kan. Mana pun lah. Jalan mah, gerek, meco. Kita berlakon. Kita berlakon, kalau you tak faham juga, tak nampak ni, saya pun tak tahu apa yang agak. Kita ni seniman. Kita dah berlakon berapa babak dah. Tak boleh nafikan. Kan? Itu pasal Allah berfirman, dilahirkan kamu seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup sampai kamu dewasa dilakonan. Sampai kepada kamu TUA, kamu baca sendiri TUA kan. Lepas tu kita innalillahi kan. Bisa berlakon tu, anak dewasa TUA. Tapi saya akan sebut pra TUA pun ada. Pra sebelum TUA. Berlakon. Skrip dia. Kan? Itu pasal dia kata, demi sesungguhnya kamu telah tinggal menurut yang terkandung dalam kitab Allah. Sampai hari kebangkitan. Kita berlakon. Bila kita kata kita, bukan saja orang beriman. Orang tak beriman pun berlakon. Mana boleh orang tak beriman muda sentiasa. Nanti semua orang tak mau jadi beriman. Mana boleh orang beriman tua, saya tak boleh. Orang pun tak mau jadi orang beriman. Semua berlakon sama. Maka tidakkah orang-orang beriman itu mengetahui bahawa seandainya Allah menghendaki, semua boleh dalam petunjuk. Dia tak nak. Ni lakonan dia. Kalau lakonan tak ada babak yang apa. Kita tengok bioskop saja. Mesti ada jahat baik, betul tak? Mesti sedih, mesti ada kasih sayang, macam-macam lah kan dalam kan. Baru jadi cerita drama. Kalau drama ilahi segitu, saya tak ada pertukaran. Jadi mesti ada pencuri, penjahat, penipu, Romeo Juliet kan, datuk nenek, macam-macam ada, mesti ada. Itulah kalau dia nak semua tu satu sama, dia boleh buat, dia tak nak. Dia mau beraneka ragam. Kan? Jadi hai manusia, bila kita dah faham kita seniman, baru boleh terjadi ni.
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Bila kita tahu semua ini adalah seniman, sama ada dia orang kafir atau tidak, kita semua seniman, kita akan menghormati sesama sendiri. Kita akan tengok orang kafir, dia pun berlakon. Dia tengok kita orang Islam, kita pun berlakon. Kan? Maka kita akan menghormati sesama sendiri kerana ini professionalism. Professional. Kita menghormati. Kan? Itu tengok. Bersuku, berpuak-puak. Kita boleh sayang menyayangi. Bila kita terima semua adalah seniman. Semua seniman yang agung. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tercapailah matlamat. Barang siapa tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayangi. Seorang itu tidak boleh dikatakan sempurna imannya sebelum ia menyukai tetangganya. Jadi kita boleh mencintai mereka kerana mereka seniman, kita seniman. Maka Allah akan menanamkan dalam hati orang-orang yang beriman dan beramal saleh rasa kasih sayang. Kalau kamu tak ada rasa kasih sayang dalam diri kamu, kamu belum beriman. Ini saya katakan. Nak kenal orang yang beriman, orang yang bersifat kasih sayang. Kalau bengis dan sebagainya, maaf Pak Deka. Baru-baru saya kenal Pak Deka, saya lari. Dia keras. Saya tak mau dekat dia. Getaran dia pun kuat. Berapa lama baru saya boleh terima dia. Bila dia kendur. Sekarang Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Tanya dia. Saya rasa sampai dia nangis lah. Dia jumpa Mak Tuti mengadu. Kenapa Ustaz jauhkan dia? Getaran dia kuat. Boleh rasa. Saya lari, saya kat panas. Tak boleh tahan dulu. Alhamdulillah. Kan? Saya jumpa Acong dulu, bingung, banyak bingung. Kan? Saya tengok dari jauh. Alhamdulillah. Sama sahabat kita yang baru meninggal kat Sarawak, siapa nama dia? Apa nama dia? Dia pun bingung. Alhamdulillah. Banyaklah sahabat-sahabat kan, saya tengok. Tapi Pak Deka yang paling keras. Wah, saya lari. Dia datang Singapura, saya lari. Saya tak mau dekat, keras. Kuat dalam dia tenaga dia itu kuat. Dia punya getaran. Tapi kita lain. Kita lebih kepada Jamal, kan? Tapi dia lebih pada mistik kekuatan. Tapi Alhamdulillah sekarang, Alhamdulillah penyampaiannya pun sungguh hebat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Jadi itu dia. Bila kita sudah beriman, Allah menanamkan kasih sayang. Itu yang kita boleh. Itu pasal kalau itu hari saya punya pengikut yang daripada Buddhis, dia tanya, Master, dia tanya, kenapa engkau sana sini semua orang suka engkau? Sebab ini Buddhis tanya dia. Dekat itulah kelebihan bila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Buddhis dia ikut saya lama dah berbulan dah kan. Dia cakap dia dapat faham dari saya, dia lebih faham dia punya mantra dan sutra dia. Tapi saya tidak ubah suruh dia masuk Islam, tidak pernah. Itu pasal dia suka. Bagi saya itu kau punya skrip. Apa kau nak tukarkan? Kalau nak tukar, Allah tukar skrip dia, bukan aku tukarkan. Betul tak? Jadi saya tak pernah suruh dia masuk Islam ke apa. Bila dia tak faham, saya terangkan dari segi pada pandangan kita. Dan itu ya tadi yang disebut oleh pencara dulu. Mereka adalah orang-orang yang saling mencintai kerana Allah, tanpa ada hubungan keluarga atau nasab.
Tak ada kena-mengena. Mereka, dia tak kata Islam dan bukan Islam. Tidak. Mereka berkasih sayang. Itu saya ada pengikut yang bukan Islam lebih dari 60. Kerana kita boleh berkasih sayang. Dan kita tengok mereka adalah orang-orang yang saling mencintai kerana Allah. Kan? Saling bersahabat kerana Allah. Dan saling berkunjung kerana Allah. Dengan itu baru kita boleh hormat mereka sebagai seniman, mereka hormat dia sebagai seniman, baru kita boleh rasa sifat kasih sayang di antara kita. Dan ini akan Allah menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan. Sekarang yang kita mengalami ketakutan. Dan insya-Allah pelan-pelan mereka akan sedar Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka akan masuk Islam tanpa kita suruh. Kan? Mereka terus ibadat kepadaku dengan tidak mempersekutukanku sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah siapa yang kufur, ingkar surat itu, maka mereka itulah orang yang derhaka. Dan hilanglah permusuhan. Dan keracunan dalam apa bentuk pun menjadi biasa. Tengok tu, bila kita dah aman, damai, saling mencintai, haiwan pun jadi jinak dengan kita. Haiwan. Kerana kita aura kita menjadi aura yang aman, tenteram. Jadi aura tu bila menyentuh haiwan pun menjadi tenteram dan aman. Dan justru itu kita kanak-kanak boleh masuk tangan dalam mulut ular yang berbisa tidak digigitnya. Bukan saja itu, kanak-kanak perempuan boleh bermain dengan singa yang buas. Serigala boleh jaga kambing seperti anjing. Serigala kan. Sekarang jangan cuba, habis. Tunggu masanya, kan? Bumi dipenuhi dengan kedamaian seperti air yang tenang dalam bejana. Itu dia. Dan pegang teguhlah kamu sekalian, bila sudah ini berlaku, kefahaman sudah datang, penyatuan sudah menjadi, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu, iaitu yang beriman bukan beriman. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Jadi dengan itu mereka sedar bila kita terima mereka sebagai seniman, kita menghormati mereka, mereka menghormati kita, mereka sedar memanglah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa kita semua adalah seniman yang akhirnya semua akan diberi ganjaran syurga. Mereka berubah, mereka akan memeluk agama Islam. Jadi bersatulah kita dengan nikmat Allah, orang-orang Islam yang bersaudara. Itu yang saya nak sampaikan, bahawa dunia ini memerlukan kasih sayang dan bagaimana kasih sayang itu tercapai. Jadi saya berhenti di sini dan balikkan kepada kita moderator Encik Asep. Okey, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Seperti mana biasa, sekarang kita akan memulakan sesi soal jawab. Jadi sahabat semua boleh terus menanyakan soalan kepada Ustaz dengan cara tuliskan di ruangan chat atau onkan mikrofon anda, kemudian terus sebutkan nama dan dari mana. Dipersilakan. Ya, Ustaz, ni ada satu soalan daripada sahabat kita yang berada di China. Di mana? China, bekerja di sana. Oh, China. Puan Lela Puspa. Am I to understand that everyone Muslim and non-Muslim will go to the heaven regardless? Ya. Inilah pandangan ahli sufi. Kalau ahli syariah, wah mesti ada masuk neraka, termasuk juga mereka juga masuk neraka. Pasal tak ada garanti seseorang tu masuk syurga. Jadi
mesti ada yang masuk surga bagi ahli syariah, dan mereka juga mesti ada orang masuk neraka mengikut ahli syariah, dan mereka pun banyak pun masuk neraka juga, sama. Tapi bagi ahli sufi, kalau kita sudah diberi takdir dan kita tidak boleh merubahkannya, kita mesti mengikut kitab takdir. Apa juga yang ditakdirkan, mana kita mesti buat. Tidak sesuatu yang kita lakukan di luar takdir. Semua dalam takdir. Jadi itu justru dulu, kalau semua dalam takdir, kenapa mesti masuk neraka? Jadi pandangan ahli sufi, kita ada dalil-dalil. Mereka pun ada dalil-dalil. Kita pun ada dalil-dalil. Rasulullah kata 99 rahmat dia menunggu kita di hari kemudian. Kalau orang kafir tahu tentang ini, tidak satu pun putus asa masuk ke syurga. Tidak ada. Dan tak ada. Kan? Dan kita tengok, bila Allah bangkitkan kita, dia cuma kata, firman dia, lihatlah apa tu kitab yang terbuka. Itu kita punya amal perbuatan. Maka ada dalil yang dapat kitab di kanan, kiri, depan. Pun ada dah. Itu ahli syariah. Ini untuk kita. Ahli sufi. Kita pegang pada ini. Kenapa Allah kasih dalil-dalil itu? Kita punya pandangan seperti firman yang tadi, untuk menakut-nakutkan orang-orang yang zalim, time masa Quraisy yang tidak beriman, supaya balik ke pangkal jalan. Itu firman dia. Menakut-nakutkan. Pasal sampai masa kini pun, tak ada orang dalam neraka. Kenapa yang kita war-warkan semua orang barat mengatakan Tuhan itu zalim? Yang akan masukkan orang dalam surga, menyeksa. Ada dia buat ini? Belum ada. Kenapa pandai-pandai cakap dia akan buat? Tidakkah dia berkata rahmatku mendahului kemurkaan? Tidakkah dia berkata 99 kasih sayangku menunggu kamu di hari kemudian? Itu dia. Jadi, pandangan ahli sufi, semua masuk surga. Bagi pandangan syariah, banyak akan masuk neraka termasuk ahli syariah. Biar dia masuk. Bagi kita, semua masuk. Kafir tak kafir, ahli syariah ke, ahli sufi, semua masuk kerana semua ikut takdir, buku takdir mereka. Tidak ada pilihan yang berkali jalan. Baru dunia boleh terima Allah. Faham. Baru ada persaudaraan. Baru ada respect. Kita respect di antara sesama serikada kita seniman. Baru kita sedar Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia hanya menggertak supaya mereka balik ke pangkal jalan. Itu dia. Ini yang kita ahli sufi, platform kita. Kita Allah berfirman, janganlah kamu memikirkan, jangan kamu menetapkan, celakalah kamu. Jadi bila kita memikirkan menetapkan orang kafir masuk neraka, celakalah kita. Bagi kita kaum ahli sufi, kita kata, kamu kata ada neraka, syurga, kita kata semua syurga, kita kata kita tidak akan menetapkan, tapi kita serah ini kepada Allah di hari kemudian. Kita tak nak bikin keputusan. Walaupun kita berpendirian gini, kita tidak mau keputusan supaya kita akan berlawan dengan kamu, tidak. Kamu pun jangan bikin keputusan, serah dengan Allah. Karena dia sudah berfirman, yang kamu memikirkan, jangan kamu menetapkan. Jadi jangan kamu menetapkan. Dan kami pun jangan kami menetapkan, kami benar, kamu salah. Kamu mengatakan kami salah, kamu benar. Jangan. Tunggu di belakang hari. Tengok Allah tu Ghafurur Rahim. Kalau ikut pandangan kamu, apa kata kalau kamu lihat anak-anak kamu diseret oleh malaikat depan kamu. Menjadi ayah, tolong ayah. Nak seret dalam neraka. Apa pandanganmu bila ibu kamu diseret oleh malaikat ke neraka? Anak, tolong ibu nak, tu nangis. Apa pandangan? Adakah Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang pada masa itu? Apa kata diri kamu diseret? Kan? Kamu nak neraka? Terimalah. Terima. Kan? Jangan.
kita mesti ingat yang baik untuk Allah. Maha pengasih, maha penyayang. Dia berfirman tidak dia menganiayakan hamba-Nya walau satu zarah pun. Dia tidak menganiaya. Tengok. Maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Jadi kalau kamu nak neraka, kamu sukalah. Kamu pun tak ada garanti. Kamu tak masuk neraka. Kan? Bagi kita semua ada pilihan. Itu pasal dengan ini kita boleh mendamaikan dunia. Dengan itu kita menjaga Tuhan kita seperti surah Muhammad. Bila kita menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Kita menjaga nama baik Allah dengan orang-orang kafir. Kamu tak berani buat. Bila ditanya kenapa kita ditetapkan lahir kafir, mati kafir, masuk neraka, mana keadilan, kamu tak boleh jawab. Jadi dia tomah Tuhan kita. Dia kata tidak adil. Kamu tak boleh jawab. Kita boleh. Boleh kira ini hanya lakonan. Orang boleh terima lakonan. Orang boleh terima ni lakonan. Kita lakon sehari. 100 tahun mana sehari. Kita dapat syurga. Berbilion tahun duduk di dalam. Tak mau buat. Kan? Lakonan. Kita menunjukkan Tuhan kita yang maha lembut, maha pengasih, maha penyayang, tidak menganiayakan sesiapa pun, walaupun kafirun. Itu kita minta. Jadi itu pendirian ahli sufi. Terima kasih Ustaz. Sehubung dengan perkara yang sama daripada Puan Lela juga, dia berkata, tidakkah Allah berfirman kita boleh merubah takdir melalui doa? Doa itu pun dah dalam takdir. Semua perbuatan kita mesti ada dalam takdir. Doa itu pun dah dalam takdir. Baru you boleh buat. Kalau tak ada dalam takdir, you tak boleh berdoa. Kan? Itu pasal Syekh Abdul Qadir berkata, doa itu sudah tertulis dalam azali, menunggu masanya untuk kamu berdoa. Kamu mesti ingat, semua perbuatan kita dalam takdir, bukan luar. Jadi kamu nak berdoa tu dalam takdir. Bila firman kun, takdir tu dah tertulis, masa ini kamu akan berdoa. Tidak boleh di luar takdir, begitu Allah tidak tahu. Jadi doa itu pun dalam takdir, makbul punya doa itu pun dalam takdir. Dua-dua dalam takdir. Itu jawapan saya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Semoga Puan Lela diberi kefahaman, insyaAllah. Okey, saya buka kepada sahabat. Mungkin boleh menanyakan terus kepada Ustaz atau kita ke ruangan chat. Ada soalan daripada... Assalamualaikum Ustaz. Encik Azri, saya ada soalan. Tahu dari mana? Saya Azlan daripada Johor Bahru. Ya, teruskan. Pertama saya nak beri pencerahan, memang saya orang baru sangatlah dan saya pun masih mengikuti video YouTube Ustaz, masih dalam progress. Apa yang menarik saya nak minta pandangan Ustaz lah. Sebab kita tahu iblis dan syaitan ini adalah sebahagian juga ciptaan daripada Allah, daripada zatnya yang sedikit. Kita tahu dalam masa sama bahawa iblis dan syaitan ni adalah juga musuh bagi kita. Dan dalam satu daripada YouTube Ustaz tu, Ustaz dia cakap kesian juga pada iblis dan syaitan ni, dia memainkan peranan saja. So dari segi perspektif kehidupan ni, macam mana sebenarnya kita melihatkan iblis dan syaitan ni sebenarnya? Iblis, kalau kita nak kira, iblis syaitan ni seniman yang tua lah kan. Dia berlakon, skrip dia panjang betul lah. Tapi di sini kita tengok Nabi Isa, dia pun rasa kesian pada iblis dan syaitan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkanlah iblis dan syaitan, ya Allah Engkau maha pengampun, maha penyayang. Maka Allah berfirman kepada Nabi Isa AS, beritahu iblis dan syaitan, kalau mereka berkata, ya Allah aku sudah berdosa kepadamu, ampunkanlah dosaku, maka Allah berjanji akan mengampunkan dosa-dosa mereka dan meletakkan mereka ke posisi yang sebelum mereka dihalau daripada syurga. Berarti mereka balik dalam syurga menjadi ketua-ketua malaikat. Di sini kita tengok, ini datuk mafia ni Allah boleh ampunkan. Dan tengok Allah punya saranan ni, proposal. Tak ada
masa terhad. Allah tidak berkata pada Nabi Isa, beritahu iblis dan syaitan mesti terima dalam setahun. Tak ada. Open, terbuka. Satu offer yang terbuka. Bila-bila masa, bila iblis dan syaitan mahu, ya Allah, aku terima kau punya offer. Allah ampunkan. Open offer. Kalau mereka berkata, open, rain check. Open. Ini datuk mafia, Allah ampunkan. Dosa dia lagi banyak. Tak terkira, Allah dia ampunkan. Kan? Begitu Allah Ghafurur Rahim. Kan? Jadi apa kata kita manusia hidup 100 tahun, iblis dan kucu-kucu dia daripada zaman sebelum Nabi Adam sudah ada. Dia yang mengasut Nabi Adam, Siti Hawa dan Nabi Adam. Kan? Jadi iblis dan syaitan pun Allah mengampunkan dosa dia. Dan akhirnya semua juga masuk surga. Pasal semua ikut skrip. Pasal iblis berkata dan syaitan berkata, aku hanya boleh menggoda mereka yang sudah dihadkan untukku. Itu dia. Dia pun tahu. Dan bila di perang Badar, kalau kita tengok firman tentang perang Badar, iblis berkata dan syaitan berkata, kenapa mereka lari, tidak membantu kaum Quraisy bila turun pertolongan daripada langit? Mereka berkata, aku kenal Tuhanku, aku takut keseksaannya, dan dia lari. Dia kenal. Dan, jadi itu saya punya jawapan. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Soalan Cik Azlan tu menjawab juga soalan daripada chat daripada Saudara Muhammad Novri mengenai iblis. Alhamdulillah. Soalan daripada Kak Dewi daripada Indonesia. Apakah setiap takdir yang akan berlaku kepada kita akan diawali dengan ilham? Itu tengoklah kita punya peringkat ketakwaan kita. Selalu kita cakap ilham, kita firasat. Kadang-kadang orang boleh dapat firasat atau ilham atau ilmu seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Dia boleh menterjemahkan mimpi seorang banduan dalam penjara dan dengan mimpi seorang raja yang banduan tu bilang dia dapat tafsirkan dan betul dan dia jadikan menteri. Jadi kadang-kadang ya kita boleh dapat firasat begitu. Tengok peringkat kelakau. Namun kalau Allah nak kasih siapa pun boleh, pasal bila bila Fir'aun serang rumah-rumah orang untuk bunuh bayi-bayi, maka datang malaikat mengilhamkan pada Nabi Musa punya mak, taruh Musa dalam bakul, lepaskan dia di sungai Nil. Maka dengan ilham tu dia. Jadi ya mungkin seseorang tu boleh dapat ilham atau firasat sebelum perkara itu berlaku. Boleh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dibuka soalan kepada sahabat yang dalam Zoom. Sekiranya tidak ada, saya akan membacakan soalan terakhir di dalam chat. Dipersilakan. Okey, Alhamdulillah semua nampaknya Ustaz faham pada kali ini. Dan soalan terakhir ini juga saya rasa hari ini banyak menanyakan soalan syurga dan neraka. Dan soalan yang terakhir ini daripada Encik Haziq. Allah berfirman bahawa Allah menepati janji-janjinya. Dan Allah mengeluarkan surah Al-Masad yang mengatakan Abu Lahab dan isterinya akan diseksa di neraka. Jadi, sedangkan Allah menepati janjinya, adakah wujudnya neraka kelak? Terima kasih Ustaz. Kita mesti tengok sebelum firman ini turun, Allah berfirman bahawasanya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku mendahului kemurkaan. Jadi kenapa ayat tentang ini menjadi kayu api neraka Abu Lahab dengan isterinya? Kenapa ada ini?
Itu kita berbalik firman Allah yang saya beritahu tadi. Yang Allah menceritakan akan diseksa orang kafir itu dari seksa lapisan atas dan akan diseksa orang kafir lapisan bawah. Dan apa Allah berkata? Itu dia kata. Tapi dia sambung lagi. Begitulah Allah menakut-nakutkan orang-orang kafir. Begitulah bila dia menceritakan Abu Lahab dengan isterinya, Allah pada masa itu mau menakut-nakutkan kaum Quraisy supaya jangan berbuat seperti Abu Lahab dengan isteri dia. Kan? Allah tidak zalim. Takkan kerana itu dia akan diseksa kekal selama-lamanya, tak masuk di akal. Itu pasal orang barat tidak boleh terima, orang kafir tak boleh terima, orang kita pun tak boleh terima. Kalau orang mencuri $1 kita hukum selama-lamanya, tak boleh. Ini hanya satu gertak daripada ilahi, menakut-nakutkan supaya kita tidak buat begitu. Itu pasal aku akan seksa mereka dari lapisan atas dan dari lapisan bawah. Begitu Allah menakut-nakutkan orang-orang kafir. Begitu. Jadi ini satu ayat yang Allah menakut-nakutkan supaya orang lain tidak mengikuti mereka. Itu saya menjawabkan. Tapi sampai sekarang pun belum ada orang dalam neraka. Belum ada. Bagaimana kita war-warkan Allah mesti buat. Pasal apa? Sekarang pun belum ada orang dalam neraka dan dia berfirman rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Jadi jangan kita war-war Allah mesti masukkan, Allah mesti. Dia belum masukkan pun. Dan dia sudah berfirman rahmatku mendahului kemurkaanku, dan dalam firman dia mengatakan aku menetapkan kasih sayang atas diriku. Firman dia 2 kali dalam Al-Quran. Aku menetapkan kasih sayang atas diriku. Jadi jangan kita tak ada kasih sayang, asyik nak masuk ke orang neraka. Kita ada sifat kasih sayang, kita ada sifat rahmat. Kita nak masuk ke orang dalam neraka. Jangan kamu memikir, jangan kamu menetapkan, celakalah Allah firman. Ini serah dengan Allah. Kan? Tengok dia Ghafur Rahim, Maha Pelembut, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu saya menjawabnya. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey, kalau ada apa-apa soalan lagi, kita akan bawa kepada hari Sabtu macam biasa untuk dijawab oleh Ustaz. Kita sudah sampai ke penghujung acara seminar. Akhir kata daripada kami, terima kasih kepada Arif Billah, Ustaz Haji Husin bin Abdul Latif serta 3 panelis syarah kita di atas pengkongsian ilmu pada hari ini. Semoga kita semua diberkati dengan diberikan kefahaman dan sentiasa istiqamah serta diguna pakai ilmu yang dikongsikan pada hari ini di dalam kehidupan kita seharian. Kepada semua jemaah, semoga kita berjumpa lagi di seminar yang akan datang insya-Allah. Maka saya akhiri satu perkara. Ini ada soalan, jika Allah hanya menakut-nakutkan, adakah Allah tidak menepati janjinya? Ini Allah SWT berkata dalam firman dia, hidup di dunia ini senda gurauan. Dia bersenda gurau. Kan? Dia bersenda gurau. Jadi macam mana you cakap dia mesti menepati janji dia? Dia bersenda gurau. Kita seniman, berlakon mengikut dia punya skrip. Ini senda gurau dia. Dan dia berjanji kampung akhirat tu baik bagimu. Semua dapat, kampung akhirat semua dapat. Jadi soalnya bukan dia tidak menepati janji. Dia benar ada janji. Hidup di dunia senda gurauan, main-main dia cakap. Kampung akhirat tu baik bagimu. Itu dia kasih dia janji, itu dia. Dia janji pada semua. Bukan saja pada orang Islam. Jadi bukan soal dia tidak apa tu. Tapi dia inilah senda gurau. Itu dia. Saya tambahan kau. Sorry ini. Okey. Baik Ustaz, terima kasih. Seperti yang soalan yang tadi tu, pada siapa dia berjanji kalau hanya dia seorang saja yang ada? InsyaAllah boleh sahabat ulang kaji balik soalan-soalan dan jawapan daripada ada pertanyaan. InsyaAllah. Okey, saya akhiri seminar hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.